Selamat datang, salam sejahtera. Isu paling hangat di Malaysia pada ketika ini melibatkan kapal perang LCS yang tak siap-siap RM9 billion. Ramai orang kata boring dah nak dengar cerita ini. Ramai orang kata diulang-ulang. Sebenarnya ini bukan diulang-ulang, tetapi isunya masih sama, tetapi faktanya berbeza-beza. Jangan kau kata boring, jangan kau kata isunya tak boleh pakai basi. Ini isu yang tak pernah basi selagi rakyat Malaysia tidak dipertahankan. Uang Malaysia, uang negara, uang duit dana awam ini yang telah pun digunakan. Jadi jangan kau kata tak nak ambil tahu. Semua orang wajib ambil tahu. Kamu tahu kenapa? Itu sebabnya ramai orang ambil kesempatan, ramai orang yang menyeleweng, ramai orang yang buat perkara yang jahat kerana ramai rakyat yang tak ambil peduli. Mereka kata biar saja, biar saja, biar saja. Aku fikir perbuatan ini haruslah kita hentikan. Berhentilah membiarkan mereka dan kita harus mula bising, mula cakap. Macam begitulah cerita dia. Tapi hari ini aku nak cerita tentang siapa jerung di sebalik LCS. Ramai orang nak tahu siapa sebenarnya jerung, siapa sebenarnya ikan bilis di dalam isu kapal perang pesisir pantai LCS yang telah pun menggunakan dana awam berjumlah 9 billion. Wow, ini hebat. Ramai orang tanya siapa sebenarnya jerung dan siapa sebenarnya bilis dalam skandal ini. Nah, aku nak beritahu Anda semua petang ini, tapi sebelum itu, jangan lupa tinggalkan komen kamu. Kamu boleh berikan sebanyak mana komen kamu yang kamu suka. Kamu boleh kata siapapun jerung itu, kerana selepas ini baru kamu sedar, rupa-rupanya ada jerung di atas jerung, dan di atas jerung ada lagi jerung. Siapa jerung di sebalik LCS? CAD dan CED milik majority boasted, tapi dikawal warga asing? Ini persoalan yang besar yang harus kita tahu, yang harus kita jawab, yaitu CAD dan CED milik majority boasted, tapi dikawal warga asing. Ada laporan mengatakan begitu. Saya telah mendedahkan bagaimana projek kapal perang LCS menggunakan dua lapis subkontraktor, yaitu CAD dan CED, sehingga menyebabkan kos naik 3 kali ganda. Kos sebenar dari DCNS hanya RM397 juta, tetapi yang dituntut dari kerajaan oleh subkontraktor adalah bernilai RM1.2 billion. Seperti yang diduga, Datuk Seri Najib Tun Razak dengan cepat menjawab bahawa subkontraktor Contrived Advanced Device Sendirian Bahad atau CAD dan CED adalah syarikat bersekutu LTAT. Baik, kita teruskan. Beliau langsung tidak menjawab isu komisen 200% yang saya timbulkan. Cukup sekadar membayangkan dia tidak terbabit dalam skandal ini kerana subkontraktor CAD dan CED adalah syarikat bersekutu LTAT. Berikut adalah latar belakang pembabitan LTAT melalui boasted di dalam CAD. Anak syarikat LTAT, Boasted Heavy Industry Corporation BHIC, meluluskan pembelian saham 51% di dalam CAD pada 28 April 2010. 49% saham CAD dimiliki oleh Rand Metal Defense AG atau RAD, sebuah syarikat kontraktor pertahanan dari Jerman yang dipegang melalui anak syarikat milik sepenuhnya RD Investment AG. Keputusan untuk membeli saham majoriti CAD itu dibuat dalam satu mesyuarat lembaga pengarah BHIC bertarikh 28 April 2010
yaitu setahun setengah sebelum kerajaan Malaysia melantik BNS menjadi kontraktor membangun dan membina 6 kapal perang LCS melalui satu surat lantikan LOA bertarikh 16 Disember 2011. Dalam perjanjian pembelian 51% pegangan dalam CAD bertarikh 13 Ogos 2010 di antara BHIC anak syarikat melalui anak syarikatnya dan RAD melalui anak syarikatnya, BHIC bersetuju bahawa RAD mempunyai kawalan pengurusan manajemen kontrol ke atas CAD, walaupun CAD dimiliki secara majoriti oleh BHIC. Pengerusi lembaga pengarah BHIC yang bersetuju dengan keputusan tidak masuk akal ini adalah Tan Sri Lodin Wok Kamarudin, bekas Ketua Pegawai Eksekutif LTAT yang diketahui umum cukup rapat dengan Najib Razak. Ini adalah satu tindakan yang tidak masuk akal. Dalam mana-mana aturan syarikat yang mempunyai dua pemegang saham berbeza, kawalan pengurusan dipegang oleh pemegang saham majoriti. Sebab itu, saya sebut berdasarkan semua bukti setakat ini, ia membayangkan ada perancangan tersusun dari awal untuk memastikan penyelewengan di dalam proyek LCS ini dapat disembunyikan melalui berbagai transaksi rumit, termasuk mewujudkan dua lapisan subkontraktor, sedangkan BNS boleh saja menguruskan proyek itu dengan sendiri. Akibat dari keputusan tidak masuk akal itu, CAD hanya dimiliki oleh Bosted dan LTAT atas kertas sahaja. Ketua Pegawai Eksekutif CEO dan Ketua Pegawai Kewangan CFO, dua jawatan pengurusan paling penting di dalam CAD, dipersetujui dilantik oleh RAD, bukannya Bosted LTAT. CEO CAD adalah Gordon Hargreaves yang mewakili RAD. Selain dari mengawal pengurusan CAD, wakil-wakil RAD juga diberi kuasa menandatangani cek dan meluluskan perbelanjaan tanpa perlu merujuk kepada wakil BHIC di dalam CAD. Laporan siasatan dalaman ke atas kelewatan projek LCS secara jelas menyebut perkara-perkara berikut. Kedua-dua wakil RAD yaitu Lotjen Rolf Inega kemudian ditukar dengan Frank Hoffman dan Gordon Hargreaves adalah dua orang penandatangan cek dalam kumpulan had kuasa yang sama. Ini bermakna untuk meluluskan sesuatu perbelanjaan atau membuat pembayaran, mereka berdua boleh menurunkan tanda tangan tanpa perlu mana-mana wakil dari BHIC. Laporan menyebut, "This gave an absolute authority to RAD to handle the finance of CAD despite BHIC Holdings 51% shares," yang bermaksud ini memberi kuasa penuh kepada RAD untuk mengendalikan urusan keuangan CAD walaupun BHIC memegang saham majoriti 51%. Lebih teruk lagi, BHIC memberi alasan RAD perlu dibawa masuk untuk mendapatkan kepakaran mereka dan membolehkan pemindahan teknologi dalam menjayakan projek LCS ini. Semakan umum boleh menunjukkan bahawa kepakaran sebenar RAD adalah dalam membangunkan Fire Control System FCS atau sistem kawalan api, bukannya dalam mengendalikan keseluruhan projek yang melibatkan komponen-komponen lain seperti Combat Management System CMS. Kepakaran RAD dalam membangunkan FCS ini diperakui sendiri dalam satu kenyataan media oleh syarikat induk RAG, yaitu bertarikh 27 Februari 2012. Paparan skrin saya sertakan bersama ini, muka surat 2 perenggan 10.
Siasatan Dalaman juga mengesahkan bahawa wakil-wakil TLDM dan Boasted yang menganggudai kumpulan projek LCS telah mempersoalkan kepakaran RAD mengendalikan keseluruhan projek, sedangkan kepakaran sebenarnya hanyalah dalam satu komponen projek sahaja. Berdasarkan perbincangan kumpulan penyiasat dengan individu XX, beliau menyatakan kepakaran utama RAD adalah untuk membangunkan fire control FCS sahaja, dan RAD telah diberikan lantikan subkontraktor bagi projek iaitu berjumlah RM 347 juta. Maka tidak logik BNS bergabung atau bergantung kepada CAD atau CED untuk membangunkan dan menguruskan perbekalan komponen-komponen lain, terutamanya CMS dan BIT Center. Nampak sangat ia perjanjian berat sebelah yang hanya menguntungkan RAD kerana mereka boleh menimba kepakaran dari package lain dalam bidang yang mereka tidak ada kepakaran. Perkara ini ditimbulkan berkali-kali oleh bekas Panglima TLDM Laksamana Tan Sri Dato Sri Abdul Aziz Jaafar. Siasatan Dalaman ke atas pelaksanaan projek memetik teguran-teguran seperti berikut. Siasatan ke atas minit lembaga pengarah menunjukkan bekas Panglima TLDM iaitu Tan Sri Aziz telah beberapa kali menyatakan kebimbangannya kerana projek LCS nampak terlalu bergantung kepada subkontraktor CAD atau CED. Beliau juga menasihatkan BNS supaya melibatkan pihak lain untuk mengurangkan risiko penggantungan itu. Maka, untuk menjawab Najib, saya simpulkan dan timbulkan perkara-perkara ini. Pertama, atas campur tangan siapa yang begitu berani hingga Boasted BNS melepaskan kawalan ke atas subkontraktor CAD atau CED kepada bukan rakyat Malaysia, sedangkan Boasted memegang saham majoriti. Atas pengaruh dan campur tangan siapa yang membawa masuk RAD, sedangkan maklumat pada ketika itu menunjukkan mereka tidak ada kepakaran sepenuhnya untuk mengendalikan projek itu. Sebab itu saya tegaskan sekali lagi bahawa bukti-bukti setakat ini menunjukkan penyelewengan dalam projek LCS telah dirancang dari awal, termasuk dengan mewujudkan syarikat-syarikat yang atas kertas nampak milik LTAT, tetapi dikawal oleh individu-individu tertentu. Persoalan paling besar, siapa jerung di belakang individu-individu tertentu yang mempunyai pengaruh dan kuasa sebegitu rupa. Ditulis dan dibuat ulasan oleh Rafizi Ramli, Timbalan Presiden Keadilan 11 Ogos 2022. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu yang paling hangat ini. Jangan kau buat-buat tak tahu, dan jangan pula kau kata boring lah nak tahu tentang hal ini. Kalau Anda boring, Anda membiarkan perbuatan jahat itu berleluasa. Kalau Anda tak mahu perbuatan jahat ini berleluasa, kalau Anda mahu jerung ini cepat-cepat ditangkap, jerung ini cepat-cepat kita ketahui, share video ini biar semua orang tahu. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.